Lillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa nusallim ala rasulil mustafa al-qail innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq salatan wa salaman daimaini mutanazimaini ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang dihormati pengerusi Masjid Al-Hikmah Bakri Batu Lima. Kat Muar ni ada dua Masjid Al-Hikmah, satu Parit Qadhi dan satu Bakri. Nanti orang terkeliru pula. Serta ahli jatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dengan limpahan kurniaan nikmat yang seluas-luasnya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama, kita berhimpun. Katanya mula daripada petang tadi. Itu sebab saya sampai-sampai masing-masing pegang telur. Jangan salah anggap pegang telur yang ada apa tu bunga dia sekali lah. Allah, bahasa saya itu mengelirukan lah. Maknanya petang tadi dah beraksi lah. Cuma kita tak berarak dia lah. Dan Alhamdulillah nampak wajah pun bercahaya-cahaya penuh, insya-Allah. Pada malam ini kita nak berkongsi ataupun kita nak bermuhasabah diri, ataupun kita nak menzahirkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Rabiul Awal ini, dapat kita menyambut sambutan Maulid yang untuk diri kita selaku umat Nabi ini teramat-amat bermakna untuk kita. Kalaulah laukana bainana, kalaulah Nabi hidup bersama dengan kita pada hari ini, agak-agak umur Nabi berapa tuan-tuan? Agak-agak umur Nabi sekarang ni dah berapa tahun? Kalau Nabi Allah Ta'ala Isa umurnya 2020. Tapi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa umur Nabi? Sekarang kita berada di tahun 1442 Hijrah. Maknanya dah berlalu 1442 Hijrah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maka sebelum Nabi berhijrah, umur Nabi pada ketika itu 53 tahun. Agak-agak kita boleh tangkap tak berapa umur Nabi pada hari ini? Tahun hijrah pada hari ini campur 53 ke tolak 53? Tentunya campur 53. Maknanya laukana bainana, andai kiranya Nabi hidup bersama dengan kita, umur Nabi pada hari ini dah menjangkau 1495 tahun. Allah, lama Itu kalau Nabi bersama dengan kita. Tetapi kita orang-orang beriman di kalangan umat Nabi merasakan Nabi ada bersama dengan kita, dengan kita melaksanakan akan sunnah-sunnah Nabi. Pada bulan Rabiul Awal inilah, tarikh 12 Rabiul Awal
tarikh kelahiran baginda. Dan disebutkan oleh ulama juga Nabi sampai ke Yasrib dalam siri hijrah Nabi pun pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maknanya Allah Ta'ala berikan kejayaan dalam hijrah Nabi. Maka bahawasanya kita pada hari ini memanjatkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi umat Nabi, satu bentuk kesyukuran. Maknanya berhimpunnya kita di rumah Allah Ta'ala sedang menyambut sambutan maulid ini, kita sedang menzohirkan tanda syukur. Kerana atas asbab Nabi lah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita Islam dan iman. Itu sebab kita laksanakan sambutan maulid. Walaupun di luar sana kita terkadang bertemu dengan beberapa puak yang sehingga hari ini mereka ini bersungguh-sungguh bekerja keras nak menyatakan bahawa sambutan maulid ini adalah bid'ah. Mungkin katanya muar ni dia tak berani nak datang sebab muar ni ahlul sunnah wal jemaahnya kuat. Tak berani nak datang. Tapi katanya kalau di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain, kebanyakan pengerusi ataupun ahli jantan kuasa ni akan didatangi oleh beberapa kelompok. Dah siap risalah lagi dia bagi, nak menyatakan tentang larangan menyambut sambutan maulid. Bahkan bukan di tempat kita. Ketika mana saya berada di Madinah, betul-betul pada tanggal 12 Rabiul Awal, seronok tuan-tuan. Rupanya masing-masing negara ni mereka mengalunkan nasyid, selawat, seronok macam seolah-olah macam ada sambutan. Dalam keadaan seronok tu, kita didatangi oleh puak-puak tertentu juga. Datang bawa risalah. Ada di kalangan orang kita tuan-tuan. Di kalangan orang kita bawa risalah. Orang Indon, Thailand, mungkin pelajar lah, ataupun antara mereka yang berada di sana, hantar risalah bagi, nak menyatakan tentang larangan nak sambut maulid, pasal mereka mengatakan bid'ah. Sedangkan berhimpunnya kita di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tanda syukurnya kita, Allah Ta'ala sampaikan untuk kita nikmat Islam dan iman dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda syukur. Ketika mana Nabi sampai di Madinah, maka sahabat-sahabat Ansar bawa Nabi bersiar-siar di sekitar Madinah. Dibawa untuk melihatlah suasana penduduk-penduduk Madinah. Waktu itu ketika mana Nabi dibawa, terhenti akan langkah Nabi memperlihatkan ada satu puak yang cukup ramai, kelompok manusia ramai. Yang mana kelompok manusia itu seolah-olah mereka sedang adakan satu perayaan ataupun satu pesta yang besar. Bila memperlihatkan tentang itu, Nabi pun katakan kepada sahabat Ansar, "Ya ma'syarat Ansar, wahai sahabatku Ansar, man haula?" Siapakah mereka itu yang ramai? Maka sahabat pun katakan, humul Yahud. Merekalah kelompok-kelompok ataupun masyarakat Yahudi ya Rasulullah. Waktu itu di Madinah ada 3 kelompok Yahudi yang besar. Antaranya Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Memperlihatkan ketiga-tiga kelompok Yahudi ini mereka sedang berhimpun, sedang meraihkan satu perayaan yang cukup besar. Lantas Nabi katakan kepada sahabat, "Madza fa'alu haula?" Apakah yang mereka sedang lakukan itu ya wahai sahabatku? Sahabat pun katakan, "Fa'alu hakadza kullu sanah." Mereka adakan perayaan ini saban tahun, tiap-tiap tahun ada sempenanya. Yang mana kata sahabat, ihtafala biyaumin najihi Musa minal fir'an wal mala'i
yang mana mereka ini merayakan satu bentuk perayaan, besar-besaran tanda syukurnya mereka bahawasanya Nabi Allah Ta'ala Musa selamat daripada dibunuh oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Mendengar akan jawapan tersebut, lantas Rasulullah pun katakan kepada sahabat Izan, kalau begitulah ceritanya, nahnu aula biha minal haula, sepatutnya kita ni yang lebih aula meraihkan perayaan ini berbanding puak-puak Yahudi, kerana kitalah yang menyambung risalah Nabi Allah Ta'ala Musa berbanding Yahudi yang menyelewengkan ajaran Nabi Allah Ta'ala Musa. Kita berhak untuk, bahkan kita ni lebih aula merayakan perayaan ini tanda syukur. Itu Nabi sebutkan kepada sahabat. Bila kita berbalik tentang kita ni menjadi umat Nabi yang terlalu banyak nikmat ataupun keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sewajarnya tanda syukur kita pada hari ini kita menyambut sambutan maulid, tanda syukur akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita menjadi umat Nabi. Bahkan kita berusaha nak membalas sebarang bentuk kasih sayang, kecintaan Nabi, kerinduan Nabi kepada kita, tuan-tuan. Kerana di hayat baginda ni, Nabi ini sentiasa fikirkan tentang kita, meluap-luap kerinduan Nabi ini kepada kita, ambil kebimbangan tentang nasib kita. Pernah satu ketika mana Nabi melawat di perkuburan Baqi', Nabi mendoakan penduduk Baqi' di kalangan sahabat, dekat 10,000 orang di situ. Nabi mendoakan. Kemudian disebutkan Nabi teringat sesuatu, seolah-olah Nabi sedang merenung sesuatu. Waktu itu sahabat ada bersama dengan Nabi. Lantas apa yang Nabi ungkapkan beberapa kalimat ataupun luahan yang Nabi sebutkan, wadidatu inni laqaitu ikhwani, sesungguhnya aku ini teramat-amat rindu nak bertemu dengan saudara aku. Maknanya Nabi istilahkan rindu nak bertemu dengan saudara Nabi. Sahabat yang dengar pada ketika itu lantas berkata, ya Rasulullah, alaysa nahnu ikhwanuk, kan kami ini adalah saudara engkau. Kami ditakhikan antara Ansar dan Muhajirin. Kami adalah saudara engkau ya Rasulullah. Maka kata Nabi, la, tidak. Bal antum ashabi. Kamu bukan saudara aku, tetapi kamu adalah sahabat aku. Walakin ikhwani, tetapi saudara aku yang aku maksudkan di kalangan umat aku, alladzina amanu bi walam yarau, di kalangan umat aku yang tidak pernah melihat aku, lantas mereka ini beriman kepada aku. Siapakah yang Nabi nak maksudkan, tuan-tuan? Kitalah. Kita tidak pernah sama sekali melihat Nabi. Bahkan kita ini beriman dengan Nabi, bahkan kita ini sentiasa ingat dan kita ini melaksanakan akan sunnah-sunnah Nabi, satu bentuk tanda kita cinta Nabi. Sebagaimana disabdakan oleh baginda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa di kalangan umat aku yang sentiasa menghidupkan akan sunnah-sunnah aku, itulah watak umat aku yang mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan di kalangan umat aku yang mencintai aku kelak akan bersama-sama dengan aku di syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara satu nikmat yang cukup besar yang Nabi janjikan. Sayang Nabi kepada kita, tuan-tuan. Sentiasa berdoa untuk kita. Pernah satu ketika Nabi ceritakan kepada sahabat bahawasanya Allah Ta'ala telah kurniakan kepada setiap Nabi ini doa-doa mustajab
maknanya bila doa itu disebutkan doa mustajab, maknanya kalau Nabi gunakan doa itu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, setiap Nabi semua dah gunakan doa tersebut. Bahkan Allah Ta'ala dah mustajabkan doa tersebut. Antara yang digunakan Nabi Allah Ta'ala Musa, Nabi Allah Ta'ala Nuh, Nabi Allah Ta'ala Saleh, Nabi Allah Ta'ala Lut dah gunakan doa mustajab tersebut. Hanya aku saja yang tak akan gunakan doa tersebut. Kerana doa itu aku akan simpan. Dan aku akan gunakan doa itu untuk umat aku di hari akhirat nanti. Masya Allah. Nabi fikirkan tentang kita. Pernah disebutkan ketika mana Nabi bercerita dengan anaknya Fatimah tentang cucu kesayangan Nabi. Berkaitan tentang nasib akhir hayat kedua cucu kesayangannya. Nabi sebutkan dalam keadaan kedua cucu kesayangannya wafat dalam keadaan dizolimi, dibunuh. Antaranya Sayyidina Husin dipenggal kepalanya. Begitu juga dengan Sayyidina Hasan pun sama, dibunuh. Maka pada ketika itu disebutkan Fatimah, anak Nabi sedih. Sedih, teramat-amat sedih. Bila mengenangkan nasib anaknya mati dalam keadaan dizolimi. Maka apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, wahai ayahku, engkau doa kepada Allah agar nasib kedua cucu kesayangan engkau ini tak dizolimi, matinya dalam keadaan mati biasalah. Maka Nabi katakan kepada Fatimah, minta maaf wahai anakku, aku dah simpan akan doa ini untuk umat aku di akhir zaman. Masya Allah. Bahkan Nabi pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Allah, engkau jadikanlah di kalangan penghuni syurga ini separuh daripada penduduk syurga ini adalah di kalangan umat aku. Masya Allah. Sedangkan Nabi-Nabi lain pun ada umat. Rasulullah minta kepada Allah Ta'ala separuh daripada penduduk syurga ini adalah di kalangan umat aku. Allah Ta'ala mustajabkan permintaan Nabi. Bahkan bukan separuh, bahkan Allah Ta'ala ekstrakan lagi 1/3. Contohnya kalau 1000 masuk syurga, kita ni umat Nabi 700 orang masuk syurga. Masya Allah. Itu akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, izinkan saya minum kopi air teh tarik dulu. Teh tarik ni kalau dah suam tak berapa nak sedap, nanti angin. Ni tengah panas menggelegak ni, kita minum seronok sikit. Kan saya dah kata sedap. Tuan-tuan ada air mineral tu minum je lah. Tawar je tuan-tuan. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teringat saya yang lepas, besoknya betul-betul nak ceramah tentang Isra' Mi'raj, PKP. PKP kan, ingat. Alhamdulillah hari ini kita sambung dalam siri Maulid Rasul, insya-Allah. Kita sedang menceritakan tentang bagaimana ihtimamnya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada kita. Duk ingat, disebutkan setiap kali kalau Nabi membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila ayat-ayat tersebut menyentuh tentang umat-umat terdahulu, Nabi akan mengalirkan air mata, lantas Nabi akan sebutkan bagaimana nasib umat aku. Antaranya ketika mana disebutkan Nabi membaca akan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-188. Ayat yang berkisarkan tentang bagaimana Nabi Allah Ta'ala Isa AS bermohon kepada Allah Ta'ala tentang nasib umatnya, agar Allah Ta'ala berikan pengampunan. Ayat yang berbunyi, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Apa luahan Nabi Allah Ta'ala Isa dalam ayat ini? Wahai Allah, sekiranya engkau azabkan ke atas umat aku ini, bahawasanya mereka ini adalah merupakan hamba-Mu. Dan sekiranya engkau memberikan pengampunan kepada mereka, bahawasanya engkau adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bila Nabi menyebutkan tentang azab tentang umat tu, Nabi menangis, lantas menyebutkan tentang ummati. Itu sebab ada 6 bentuk syafaat yang Nabi, yang Allah Ta'ala peruntukkan syafaat untuk kita, yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Bentuk syafaat diberikan kepada kita ada 6 bentuk, ada 6 jenis. Yang pertama, syafaat yang baginda berikan atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pembebasan kesengsaraan kita ni ketika mana berada di padang mahsyar Allah Ta'ala. 1000 tahun kita berdiri di padang mahsyar Allah Ta'ala, tengok iman kita lah. Kalau iman kita, Masya Allah, hebat, bahkan kita beramal di antara amalan-amalan yang melayakkan kita mendapat perlindungan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ada 7 tu yang Nabi sebutkan. Antaranya imamul adil, syabun nasya'a fi ibadati rabbi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, rajulan tahabban fillah ijtama'an alaihi wa tafarraqan alaihi, rajulun talabathu imra'atun zatun nasabin wal mansab qalu inni akhafullah, rajulan tasaddaqa ahfa hatta la ta'lam bishimali ma yunfiku biyamini. Yang ketujuh, rajulun zakarallahu khalian fa fadas ainah. Kalau kita ada bentuk amalan-amalan sebegini, maka beruntunglah kita dapat teduhan. Tetapi bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, peluh mereka ni akan melepasi buku lali mereka, lutut mereka, dada mereka, bahkan sampai ke hidung. Nabi sebutkan, tunjukkan. Lama tak lama beradanya umat manusia ini di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala 1000 tahun. Sampai tahap orang-orang kafir tak tertahan berada lamanya di padang mahsyar Allah Ta'ala dan bermohon kepada Allah Ta'ala, kalau beginilah dahsyatnya keberadaan kami ini di padang mahsyar, engkau percepatkanlah ditempatkan kami ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kafir minta, tuan-tuan. Maka datangnya Nabi memberikan pembebasan, bukan untuk kita, bahkan umat manusia semua. Allah Ta'ala berikan keizinan, barulah kita melalui proses-proses. Itu yang pertama. Syafaat yang pertama yang Nabi berikan kepada kita, yang disebutkan syafaatul uzma, syafaat yang besar, melibatkan umat manusia. Syafaat yang kedua yang Nabi berikan untuk kita, syafaat yang dinamakan syafaatul a'raf. Apakah yang dimaknakan syafaatul a'raf yang Nabi ceritakan kepada sahabat? Yang mana Nabi digambarkan tentang kita ni ketika mana umat Nabi ini ditimbang di mizan, memperlihatkan pada ketika itu berat dosa dan pahala ni sama berat. Itu yang disebutkan syafaatul a'raf, dia sama berat. Pada ketika itulah Nabi datang untuk membantu umat Nabi tersebut, kerana ketika mana hidupnya dia sentiasa hidupkan sunnah Nabi berselawat. Nabi ceritakan, Nabi keluarkan bitokoh ni kad. Dalam hadis tersebutlah saya ceritakan balik. Kemudian kad itu Nabi letakkan di timbangan pahala, berat terus. Maka lelaki tersebut ditempatkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sahabat pun katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang tertulis di kad tersebut? Maka Nabi katakan, yang tertulis di kad tersebut kalimah la ilaha illallah.
Itu sebab Nabi galat sangat tuan-tuan, sedih sangat bila pakcik kesayangan Nabi Abi Talib tak dapat nak mengungkapkan kalimah la ilaha illallah ketika mana akhir hayat. Itu syafaat yang kedua, syafaatul a'raf. Syafaat yang ketiga, yang Nabi bermohon kepada Allah Ta'ala agar tidak diazab ke atas kita umat Nabi ini. Syafaat ketiga yang Allah Ta'ala takdirkan andai kiranya umat Nabi ini ditempatkan ke dalam neraka dan diazab. Maka dengan berkat syafaat tersebut, yang diazab itu akan diangkat dan ditempatkan semula ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asbabnya ada iman sebesar zarah yang layak untuk nak menerima syafaat ini. Mereka disiksa di dalam neraka. Datangnya syafaat ini, Allah Ta'ala keluarkan mereka ini daripada neraka terus ke syurga, asbab ada iman sebesar zarah. Itu sebab antara peranan Dajjal tuan-tuan, Dajjal round satu dunia ni, walaupun disebutkan 40 hari, Nabi sebutkan hari yang pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, hari keempat ikut hari-hari biasa. Duk kalau kita hitung 400 hari lebih. Maka bergerak Dajjal ini menghampiri manusia, terutamanya orang-orang Islam. Apa peranan utama? Dia nak tangkap iman, agar manusia ini tak layak untuk mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah SAW kerana ditanggalkan iman walaupun sebesar zarah. Sampai tara begitu. Itu syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, ini lagi istimewa tuan-tuan. Bukan kaleng-kaleng lah yang dapat. Nabi sebutkan seramai 70,000 orang yang akan masuk ke syurga tanpa hisab. Masya Allah. Pernah satu ketika Nabi katakan kepada sahabat, yadkhulul jannah min hazil ummah sab'una alifan bi ghairil hisab. Akan masuk syurga di kalangan umat aku ini, masuk ke syurga seramai 70,000 orang tanpa hisab. Bila Nabi sebutkan tentang itu di kalangan sahabat, tertunduk dan berduka cita, sedih. Kerana apa sedih? Kerana 70,000 ni satu kota yang tak ramai. Umat Nabi ketika mana hidup Nabi sampai hari ini agak-agak berapa bilion tuan-tuan? Kita hari ini umat Nabi ada 7 bilion. Katakan tolak orang-orang kafir, berbaki 3 bilion. Ini di zaman kita. Campur di zaman sebelum-sebelum ini, yang Nabi sebutkan kotanya ada 70,000. Mau sahabat tak sedih? Adakah aku ini layak? Adakah aku ini layak? Sedih. Dalam keadaan Nabi sebutkan tentang itu, tiba-tiba bangkit seorang sahabat daripada belakang, meluru bertemu dengan Nabi. Siapa nama sahabat itu tuan-tuan? Uqashah bin Mihsan. Meluru dan terus memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, dengan penuh pengharapan, ya Rasulullah, doalah kepada Allah Ta'ala ayyaj'alani minhum, agar aku ni termasuk dalam 70,000 orang tu. Bila memperlihatkan Uqashah ni beria sangat nak masuk ke syurga tanpa hisab, maka Rasulullah katakan, anta minhum, kamu termasuk di dalam 70,000. Punya suka Uqashah berpeluk Nabi. Maka sahabat-sahabat yang lain pun bergerak menuju ke Nabi, ya Rasulullah, ud'uni, doakanlah untuk aku, an yaj'alani minhum. Sama juga masuk ke syurga tanpa hisab. Apa Nabi sebutkan? Sabaqaka Uqashah. Uqashah telah mendahului kamu. Cuma antara yang disebutkan oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah sifat-sifat mereka yang layak untuk masuk ke syurga tanpa hisab? Apakah sifat mereka? Nabi sebutkan antara sifat mereka iaitu mereka bersifat
Mereka ini sentiasa redha dan sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan ke atas mereka. Ini antara sifat orang-orang yang layak untuk masuk ke syurga tanpa hisab, redha dan sabar dengan ujian Allah Ta'ala. Tengok Nabi tuan-tuan, ujian untuk Nabi, ada dua ujian bagi orang perempuan. Yang paling besar ujian yang Allah Ta'ala berikan bagi kaum perempuan, iaitu siapa? Maryam binti Imran. Ini ujian cukup besar. Itu untuk orang perempuan. Tetapi untuk orang lelaki adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, kalau memikirkan ujian Nabi ni, daripada 100 ujian ataupun lebih 1000 ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, kita ambil contoh 2 ujian Nabi lah ni, kita ni tak boleh nak lawan tuan-tuan. Memang terduduklah kalau daripada banyak-banyak ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, kita ambil contoh 2 ni pun kita dah terduduk. Nabi sebelum dilahirkan, ketika mana umur Nabi 3 bulan, kewafatan ayahnya tercinta. Allah Ta'ala matikan ayah Nabi. Ada kat sini kita. Ketika mana dalam kandungan, bapa kita dah tak ada. Tak berapa nak jumpa. Setelah mana Nabi dilahirkan, umur Nabi 6 tahun, Allah Ta'ala ambil pula nyawa ibu tercinta, Aminah. Nabi tak ada ibu dan tak ada ayah. Toleh ke kanan tak ada ibu, toleh ke kanan tak ada ayah. Kebergantungan Nabi adalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk umur Nabi 8 tahun, atuk Nabi pula meninggal. Maknanya, andai kiranya di sisi Nabi ini ada insan-insan kesayangan, Allah Ta'ala akan ambil. Itu pertama pun kita dah kalah. Yang kedua, Nabi ada 7 orang anak. Daripada 7 orang anak, 6 orang anak mati depan Nabi. Masya Allah. 3 orang anak lelaki Nabi yang meninggal ketika mana kecil. 3 orang. Qasim, Abdullah, Ibrahim, ketika mana kecil. Mungkin adalah di antara kita yang anak meninggalkan. Tapi Nabi 3 orang anak lelaki ketika mana kecil. Anak perempuan pun 3 orang, cuma dah besar. Maknanya Nabi berdepan dengan 6 orang anaknya mati depan Nabi. Cuma Fatimah saja yang dia wafat setelah mana Nabi wafat setelah mana 5 bulan. Itu 2 ujian ni pun kita dah kalah tuan-tuan. Cukup besar ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Kalaulah ujian itu terkena kepada kita tuan-tuan, terduduk kita. Anak ada 7 orang, 6 orang meninggal. Ketika mana kecil Nabi tak ada ibu bapa. Ujian cukup besar. Itu sebab bila sahabat katakan apakah bentuk sifat orang-orang yang layak untuk masuk ke syurga tanpa hisab di kalangan 70,000 orang, antara sifat mereka ini sabar ataupun redha dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Antaranya ujian COVID-19. Kalau kita sabar, mudah-mudahan adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi baca ayat surah Al-Maidah ayat 188, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Menangis Nabi, terus terkenangkan akan kita. Apa Nabi katakan? Ummati, ummati, selamatkanlah umat aku, hai Allah, jangan engkau azab ke atas mereka. Bimbangnya Nabi kepada kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan satu kelompok manusia yang larang kita nak buat sambutan maulid. Sedih tuan-tuan. Kita nak bagi launan azan dulu sebab kita boleh jawab seruan azan antara asbab kita dapat syafaat. Apa Nabi sebutkan? Iza sami'tum anida faqulu mislu ma yakun halaslahu syafaati yaumal qiyamah. Minum air dulu bila saya minum air, saya minum air dulu. Ada panas lagi
Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Allah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung Tadi AJK Masjid kata ustaz, kalau boleh pukul 9 berhentilah. Saya nak kena tengok juga keadaan audien. Kalau kokot asyik duk bergali kaki je, kena berhenti awal lah. Kalau nampak sila tu macam maintain je, kejap tak melunjuk, kejap kita pukul 9 lah. Tengok keadaan. Baiklah, kita menyambung insya-Allah. Ayat yang Nabi bacakan dalam surah Al-Maidah ayat 188, Nabi baca dalam keadaan Nabi menangis, teringatkan tentang kita. Begitu juga ketika mana disebutkan Nabi membaca akan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 36. Wah, tambah air panas lagi Ke kat belakang tu ada pemanas ataupun ada ceri Bagus kat sini Sejuk panaskan, sejuk panaskan. Tentuanlah panas tengok saya pula. Tak dapat minum air. Ketika mana Nabi membaca akan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 36, ayat yang berbunyi. Terima kasih Ji. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Pun ayat ini berkisarkan tentang bagaimana luahan Nabi Allah Ta'ala Ibrahim, tentang kebimbangan Nabi Allah Ta'ala Ibrahim akan nasib umatnya. Lantas Nabi Allah Ta'ala Ibrahim katakan kepada Allah, wahai Allah, umat aku ini sesat disebabkan berhala-berhala ini. Maka di kalangan mereka yang mengikut dakwah aku, ajaran aku, mereka akan bersama dengan aku. Dan bagi mereka yang mengingkari akan ajaran aku, sesungguhnya engkau ini maha pengampun lagi maha penyayang. Maknanya Nabi Allah Ta'ala Ibrahim minta diampunkan. Sekali lagi Nabi menangis tuan-tuan, memikirkan tentang kita. Nabi pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan 3 doa. Dan disebutkan daripada 3 doa ini, Allah Ta'ala perkenankan 2 doa dan 1 lagi doa Allah Ta'ala tangguhkan. Apakah dia 2 doa yang Allah Ta'ala mustajabkan, Allah Ta'ala perkenankan, dan 1 doa yang Allah Ta'ala tangguhkan? Doa yang pertama, apa yang Nabi minta? Wahai Allah, Engkau jangan panjangkan umur umat aku. Nabi bimbang tuan-tuan. Takut-takut kalau umur kita ini panjang senasib dengan umat-umat yang terdahulu. Kebanyakan setiap kali mereka panjang umurnya, makin panjang usianya, makin mereka lupakan akhirat. Semakin mereka ini gila nak mengejar kekayaan-kekayaan dunia. Contohnya sebagaimana Qarun dan lain-lainnya. Kebanyakan yang umur panjang dan kaya, mereka ni lupakan akhirat. Bimbangnya tentang itu, Nabi bermohon kepada Allah Ta'ala, jangan dipanjangkan umur umat aku sebagaimana umur umat-umat yang terdahulu. Maka Allah Ta'ala perkenankan permintaan Nabi. Dan Allah Ta'ala kadarkan dan berikan tempoh umur kita. Berapa tuan-tuan antara yang disebutkan oleh Nabi? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, kota ataupun kadar untuk umur umat aku ini antara 60 hingga 70. Itu sebab terkadang kita lihat ada di kalangan kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita yang pergi dulu, dia meninggal dalam kadar umur antara 60 hingga 70. Walaupun ada di sana yang ekstra umur yang Allah Ta'ala berikan umur lebih. Terkadang ada 70 tahun.
Haji berapa umur sekarang? Haji nak sebut ni takut kantoi pula kan. Janda sebelah rumah tak jadi pula nanti. Berapa umur? 80 81. Masih gagah lagi lah. Dia kalau nak tahu gagah, pegang lutut tak menggigil tu kuat, gagah lah tu lah. 80. Dapat ekstra subsidi. Kita ni tak tahu dapat ekstra ke tak, dapat subsidi ke tak. Antara 60 hingga 70, tengoklah. Allah Ta'ala perkenankan. Itu sebab di sana terkadang kita bermohon kepada Allah Ta'ala, kalau umur kita ini panjang, ada dua bentuk yang kita mohon kepada Allah Ta'ala kalau umur kita panjang. Yang pertama, jangan sampai kita mati dalam keadaan mengejut. Mati mengejut ni bimbang tentu. Macam aksiden, boom, mati mengejut. Mungkin tak sempat beramal, tak sempat nak bertaubat. Itu antara yang doa yang diajarkan, doa nak elak daripada penyakit mengejut. Antaranya doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min fujaatil nikmatik. Ya Allah, aku berlindung daripada kematian yang berbentuk mengejut. Kalau kematian tak mengejut ni tuan-tuan, kita sempat bertaubat, kita beristighfar. Mengejut ni boom, kita bimbang. Kalau kita dah persiapkan amalan kita, tak ada masalah. Takut-takut kita kematian mengejut, tak solat lagi habis. Itu. Yang kedua, kita bimbang, takut-takut bila umur kita panjang ada satu penyakit yang dinamakan penyakit kalau orang tua tu apa nama penyakit yang dah lupa, nyanyuk. Ni bimbang juga. Penyakit nyanyuk. Sepatutnya semakin berusia makin hebat daripada sudut amalan ibadahnya. Tetapi ditakdirkan nyanyuk pula. Ada orang duk katalah, asbab nyanyuk ni pun sifat orang tu sendiri. Ketika mana muda ni terlalu garang, panas baran. Rupanya orang yang panas baran, tak kira lelaki pun ataupun perempuan, dia punya ujung usianya dia akan nyanyuk. Kata saintis lah. Itu sebab kita jangan garang-garang, slow. Garang bolehlah, adalah tempatnya, tapi kejap-kejap panas baran. Kalau kita garang kepada siapa tu, Presiden Perancis tu okey. Siapa namanya? Emmanuel Macron. Allah. Itu watak yang benci atas kepada umat Islam, walaupun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hidayah. Di zaman Nabi ada seorang watak Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf. Dia ni masya-Allah sentiasa hina Nabi. Ketika mana Nabi kat Mekah, Nabi berdepan dengan dua tokoh musyrikin Mekah yang kerjanya duk hina Nabi, sakitkan hati Nabi. Uqbah bin Abi Mu'is dan Nadar bin Haris ni dua ni cukup jahat. Dia hina Nabi, akhirnya dia mati. Ketika mana Nabi berada di Madinah, Nabi berdepan dengan watak seorang Yahudi yang kaya, bangsawan, namanya Ka'ab bin Ashraf. Kerja je memang suka hina Nabi. Nabi cukup terguris tuan-tuan bila dihina. Ketika mana Ka'ab bin Ashraf dia dapat tahu kemenangan tentera Islam dalam peperangan Badar, Ka'ab bin Ashraf rasa sedih, teramat sedih akan kekalahan musyrikin Mekah. Tentera Islam menang, dia sedih. Lantas apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf? Dia pergi ke Mekah. Dia ni pakar bersastra lah. Dia bersastra di sana. Dia minta musyrikin Mekah ini balas dendam. Dia yang mengungkapkan syair-syair supaya musyrikin Mekah ini balas dendam kejahatan dia ni. Mencerca Nabi, cerca Nabi. Sampai dia balik semula ke Madinah pun sama. Dia hina Nabi. Ini macam si cikgu sejarah tu lah. Masya Allah. Siapa nama dia cikgu sejarah tu? Samuel Pati. Allah.
Orang yang bunuh tu tuan, orang yang biasa-biasa je. Bukannya orang Arab, bukan yang kita nampak jenis tokoh mujahid yang hebat, bukan. Bukan tokoh orang alim, bukan, orang biasa je, mungkin macam kita. Apa namanya? Abdullah Anzuruz. Masya Allah, orang biasa je. Tetapi bila berdepan dengan individu yang menghina Nabi, tuan-tuan, sayangnya dia ini kepada Nabi tak terasa, dia ni tak terbendung, terlalu cinta kepada Nabi. Agak-agak kalau kita berdepan dengan suasana tersebut macam mana, tuan-tuan? Terlebih kecintaan kepada Nabi, rupanya ada individu yang tersebut bila Nabi dihina, dia terasa robek sangat. Lantas tanggal kepala. Dia tahu kalau dia tanggalkan kepala, dia pun akan mati. Kena 9 das, kena tembak. Jahatnya Presiden Perancis. Dia memburukkan keadaan sampai tahap sampai hari ini. Antara barang-barang yang kita jangan belilah, tuan-tuan. Kita apa? Kita ethos. Siapa ada kita ethos, jual lah. Jangan belilah, jangan tukar tayar Michelin Kan kita suka tayar Michelin, rupanya daripada Perancis. L'Oreal dan banyak lagi benda-benda yang terkadang kita beli. Boykot terus. Penghina. Berbalik tentang Ka'ab bin Ashraf ni, yang sentiasa hina Nabi. Nabi sedih sangat. Sampai Nabi katakan kepada sahabat, ada tak di antara kamu yang boleh bunuh dia ni? Sebab terlalu dahsyat kebencian dia ni kepada Nabi. Nabi sedih sangat. Ada di antara kamu yang boleh bunuh dia? Datang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah. Ya Rasulullah, aku akan uruskan pembunuhan. Seorang lagi bernama Ubad bin Bishir pun sama juga bantu. Ini saudara. Ubad bin Bishir ni ibu adik-beradik susuan. Muhammad bin Maslamah ni, dia ini ada pertalian darah dengan Ka'ab bin Ashraf. Lagi satu Abu Naili pun sama juga. Ada pertalian, maknanya yang bunuh ni saudara mara. Nak ikutkan kalau saudara mara kan tak nak bunuh, tetapi kecintaan dia ini kepada Nabi, dia turut terguris. Akhirnya Muhammad bin Maslamah dapat bunuh siapa? Ka'ab bin Ashraf. Masya Allah, tanggal juga kepala, tuan-tuan. Itu sebab Nabi cukup terguris. Kita hari ini kalau kita berdepan dengan manusia-manusia yang hina Nabi, kalau kita tak ada rasa apa-apa, tuan-tuan, bimbang, tuan-tuan. Kita ada masalah iman, tak ada rasa apa-apa, cukup bimbang. Baiklah, doa yang pertama yang Nabi panjatkan kepada Allah Ta'ala, jangan dipanjangkan umur umat aku sebagaimana umur umat-umat yang terdahulu. Allah Ta'ala perkenankan. Yang kedua, Nabi bermohon kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, jangan engkau timpakan bala ke atas umat aku, bala yang besar, sebagaimana yang tertimpa ke atas umat-umat yang terdahulu. Sebagaimana contoh umat Nabi Allah Ta'ala Nuh, Allah Ta'ala datangkan banjir besar habis. Ataupun umat Nabi Allah Ta'ala Lut AS yang Allah Ta'ala terbalikkan. Disebutkan, tuan-tuan, kota Sadum ni, antara bentuk kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka ini melakukan hubungan seks lelaki dengan lelaki gay. Puas. Nabi Allah Ta'ala Lut tegur, berikan nasihat, mereka enggan. Akhirnya bagaimana Allah Ta'ala datangkan bala, diangkat kota Sadum ni, disebutkan diangkat sampai ke atas, ke langit. Naik ke atas, diterbalikkan. Maka manusia yang ada ni semua jatuh, betul-betul jatuh ke kerak, masuk ke kerak bumi. Kemudian bumi yang terangkat tu dihempapkan jatuh. Allah Ta'ala bongkar, angkat dan diterbalikkan. Itu sebab kalau kita yang pernah sampai ke Bahrul Mait, tuan-tuan, kalau kita lihat antara batu-batu yang ada di situ, batunya macam pelik sikit. Bahkan saintis mengkaji, sepatutnya batu ni tak perlu ada di atas permukaan bumi. Patutnya batu ini perlu ada di kerak bumi. Masya Allah. Bahrul Mait ni ataupun Laut Mati ni dekat dengan tempat saya belajar lah.
Dia kalau naik bas kita setengah jam ataupun 40 minit sampai lah. Biasa kalau kami cuti, kami tak lepak-lepak kat Laut Mati. Sebab Laut Mati ni tempat yang dilaknat oleh Allah. Nabi pernah pesan, kalau kita lalu di tempat yang dilaknat, jangan duduk lama-lama. Tapi orang Arab ada yang duduk kat situ. Pasang kemah lagi, mandi-manda lagi. Kita yang faham hadis, kita mandi juga tapi tak lama lah. Biasa kami akan pergi ke satu tempat namanya Wadi Mujib, di macam air terjun lah. Kat situlah kami berkelah. Kat Jordan manalah ada sangat air terjun, situlah tempat kami mandi-manda. Kita lihat apa dosa kaum Nabi Allah Ta'ala Lut. Satu je dosa dia buat, lesbian. Bukan lesbian, gay. Agak-agak tuan-tuan, kalau Nabi tak berdoa kepada Allah Ta'ala, agak-agak kita ni umat akhir zaman ni layak tak terima bala daripada Allah Ta'ala. Terlebih layak tuan-tuan. Di zaman Nabi Allah Ta'ala Lut ada gay je. Kita ada tambah ekstra, ada 3 lagi. LGBT. Zaman Nabi Allah Ta'ala Lut ada G je. Kita ada L. L apa? Lesbian, perempuan dengan perempuan. Tambah dengan G. LGB apa? Bioseksual. Bioseksual ni dia boleh pakai dua-dua. Kadang-kadang suami kahwin dengan bini dia. Dia boleh pakai bini dia dan dia boleh pakai kawan dia lelaki. Contoh begitulah. Dua-dua dia boleh guna. Dahsyat tuan-tuan. Zaman Nabi Allah Ta'ala tak ada jumpa. Dia lelaki dengan lelaki. Ini perempuan pun dibelasah, lelaki pun dibelasah. Jadi yang handsome-handsome ni macam Adi ni bahaya jugalah. Kena jaga sikit lah. Kena nampakkan janggut sikit lah. Jangan tutup tengok macam Mina harap muka dia tutup. Lagi LGBT, transgender, pondan, ataupun kalau perempuannya, kalau lelaki pondan, perempuannya jadi apa? Apa namanya? Apa? Pengkit Allah. Tambah lagi. Baru-baru ni ada atuk rogol cucu umur 5 tahun. Tak berlaku di zaman Nabi Allah Ta'ala Lut. Ada manusia berseks dengan kambing, dengan anjing, dengan kuda. Ada. Zaman Nabi Allah Ta'ala Lut tak ada. Agak-agak kalau Rasulullah tak doa tuan-tuan, kita lagi-lagi awal lah terima bala yang besar. Maka Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi. Kita terima juga bala. Tapi bala berbentuk peringatan. Andai kira kita dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tarikkan sikit bala tersebut. Contoh ketika mana Nabi sampai di Madinah. Ramai di kalangan sahabat waktu itu Yasrib, ramai di kalangan sahabat yang demam. Antaranya Sayyidina Abu Bakar demam, Sayyidina Bilal demam. Bilal sampai tahap bila sampai ke Yasrib macam nak balik semula ke Mekah. Rindu ke Mekah pasal Yasrib ni bumi yang berpenyakit. Banyak bala-bala berada di situ. Itu yang Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala agar akhirnya diangkat penyakit tersebut. Dan diubah nama Yasrib kepada Madinatul Munawwarah. Di situlah Nabi katakan kepada sahabat, Ya ma'syarul muhajirin, wahai sahabat-sahabatkul muhajirin, Khamsun Iza batuli betum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhinna. Wahai sahabat-sahabatku muhajirin, ada 5 perkara. Kalau 5 perkara ini berlaku ke atas umat aku, umat akhir zaman, kalau ianya berlaku, maka Allah Ta'ala akan segerakan. Allah Ta'ala akan segerakan bala tu. Kalau kemaksiatan, 5 kemaksiatan itu berlaku, Allah Ta'ala akan segerakan bala. Antara satu kita petik kemaksiatan yang Nabi sebutkan, illa fasha fihim illa fashihatun ala qaumin qutta. Berlakunya satu bentuk kemaksiatan oleh kaum-kaum tertentu. Dia lakukan kemaksiatan hatta yu'linu biha. Dalam keadaan dia buat maksiat, dia buat mungkar, dalam keadaan dia iklankan, dia tak ada rasa bersalah apa-apa. Dia buat dosa, tak ada rasa bersalah apa-apa tuan-tuan. Kan pelik itu.
buat maksiat, buat dosa besar, tapi tak ada rasa bersalah, bahkan diiklankan. Kita ambil contoh tuan-tuan. Terkadang kita datang ke masjid naik kenderaan, naik kereta. Kereta ni kan biasa kita hidupkan Rotex insurans. Terkadang kalau kita hidupkan insurans, kita gunakan syarikat yang bukan Islamic, konvensional tuan-tuan. Dia akan bagi apa? Stiker. Pop, tampal tempat kita punya Rotex. Stiker yang tak Islamik, yang jelas-jelas ada riba ni. Kita gunakan ulang alik ke masjid, ke surau, sedangkan di situ ada syarikat-syarikat yang Islamik, takaful ke, etika ke, cuma agak mahal sedikit lah. Tetapi kita pilih yang riba. Kita gunakan kereta kita yang ada unsur riba datang ke masjid. Itu yang rasa buat maksiat, kemungkaran, tak ada rasa apa-apa. Sedangkan ada syarikat yang Islamik, kita tak pilih pasal mahal sikit aja. Satu contoh. Ataupun contoh kedua tuan-tuan, al-maklumlah sekarang ni musim-musim cycling, berbasikal. Seronok berbasikal ni tuan-tuan. Sebab tak bosan. Saya ada beli alat berbasikal kat rumah, ya Allah bosannya. Duk kayu 5 minit rasa macam setengah jam punya, lama bosan, tak ada apa-apa. Rupanya bila ada basikal yang boleh lipat, kita kayuh punyalah seronok, macam-macam boleh tengok. Rupanya dalam keadaan kita duk kayu-kayu, rupanya ada orang dah musim perempuan pula berkayu juga. Dah datang trend, orang perempuan pun sibuk nak berkayu. Perempuan lagilah nak jaga badan, nak kurus kan. Tak ada masalah, masalahnya pattern pakaiannya. Pattern pakaiannya. Kita ada jumpa orang perempuan duk mengayu basikal pakai jubah, pakai seluar yang longgar-longgar, tak jumpa, kena ketahu. Kena pakai yang ketat-ketat. Makin ketat, makin mantap. Pasal dia langgar angin. Makin ketat, makin laju luncuran basikal ni. Itu sebab terkadang tengok, ada geng basikal lah. Tengok perempuan duk ketat, Allah. Kita pula yang menggigil lah. Dan tak rasa apa-apa. Dunia artis hari ini mereka berbasikal tuan-tuan dalam keadaan memakai pakaian, ya Allah, bukan menjolok mata lagi tuan-tuan, macam-macam jolukan-jolukan yang kita rasa, aduh, tak rasa apa-apa. Bahkan diciptakan pakaian untuk mereka ni kena ketat. Kena ketat. Baik lelaki maupun perempuan. Kalau nak tengok pakaian yang baik, tengok geng-geng Ustaz Asmadi kan. Oh, pakaian dia tak ada ketat, cantik. Dalam keadaan berkayu juga bagi dakwah, itu yang hebat. Seronok. Bagian basikal Ustaz Asmadi dah ambil, saya nak ambil bagian pemotoran. Saya dulu pun berangan juga beli basikal, nak dakwah, ajak kawan-kawan. Rupanya Ustaz Asmadi dah ambil tugas tu. Tak apa dah, takkan kita nak ambil. Saya ambil dunia permotoran pula. Belilah motor. Untuk nak campur dengan mat rempit. Buat program dakwah. Kalau hari ni kita pergi kuliah, ada mat rempit? Tak ada. Kita join dia sekali. Jalan-jalan, jom pergi masjid sembahyang, bagi tazkirah. Ini dalam proses. Motor pun dah power dah, enjinnya pun dah tu, tinggal nak gerak aja. Tapi masalahnya terkadang bini tak bagi pula tu. Itu masalah besar. Itu mainan tak boleh harap, tak boleh nak fikir apa lah. Kalau bini tak bagi, payahlah. Dia bukan tak bagi, takut jatuh tu aja. Kita dah berusia, nak jadi anak muda pula. Tapi kena pujuk sikit lah, sebab dakwah ni. Bayangkan baru-baru ini, Abid Liu dakwah kepada Lim Kit Siang tuan-tuan. Dahsyat. Katakanlah kalau Lim Kit Siang masuk Islam tuan-tuan. Bayangkanlah orang-orang DAP ni masuk Islam. Agak-agak kita macam mana pandangan kita pada DAP tuan-tuan? Sokonglah Islam. Dan mudah-mudahan kita tak mustahil. Abu Sufyan yang dulu banyak bunuh para sahabat, akhirnya ditakdirkan Allah Ta'ala dapat hidayah Islam. Jadi pejuang Islam, sahabat yang hebat. Tak mustahil Lim Kit Siang yang kita duk benci ke, tiba-tiba Allah Ta'ala buka hidayahnya masuk Islam. Ditarik anaknya pula masuk Islam. Tak mustahil tuan-tuan, yang penting kita doa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Maka bila berlaku kemaksiatan sebegitu, mereka melakukan bentuk maksiat dan tak rasa apa-apa. Hatta yu'linu biha, hatta diiklankan lagi. Iklanlah. Pakai ketat-ketat iklanlah. Kata Nabi, tunggulah. Illa fasha fihim, akan datang satu bentuk penyakit antara yang disebutkan oleh Nabi at-ta'un. Penyakit ta'un ni bentuk-bentuk penyakit-penyakit berjangkit. Wal auja allati lam takun mandos fi islafihim, ataupun satu bentuk penyakit-penyakit yang mudah berjangkit yang tak berlaku di zaman Nabi. Agak-agak apa bentuk penyakit tersebut, tuan-tuan? Di zaman kita ni COVID-19. COVID-19 pun asbab kita terlalu banyak bentuk kemaksiatan yang kita lakukan. Ini bentuk bala yang gini, kalau kita makin dekat dengan Allah Ta'ala, makin kita meletakkan kebergantungan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tarik sikit bala-bala tersebut. Pernah berlaku di zaman kerajaan Abbasiyah, tuan-tuan. Disebutkan antara kerajaan yang pertama yang merayakan sambutan maulid. Kerajaan Abbasiyah. Di zaman Nabi, para sahabat, mereka tak adakan sambutan maulid sebab Nabi ada. Bahkan pada ketika itu sunnah Nabi itu segar ada di samping mereka dekat. Ketika mana di zaman Abbasiyah, pada ketika itu sunnah Nabi semakin lama semakin jauh. Masjid dah tak dihiraukan, dah dibiarkan, diabaikan. Mereka lebih mengejar mencantikkan rumah. Mencantikkan rumah sebesar-besar rumah. Dah cantik rumah, dia tanam pokok bunga pula. Tapi pokok bunga yang ada bau wangi lah. Kita tanam pokok bunga hutan kan, yang tak ada bau. Ditanam. Untuk apa? Kalau malam tu dia buka tingkap dan pintu, nak pastikan bau bunga tu masuk ke dalam rumah. Semua kaya, tak ada perompak kaya. Tetapi dalam keadaan fitnah yang besar pada ketika itu, mereka ni mengabaikan rumah Allah Ta'ala. Dah tak solat berjemaah sebab mereka kaya, semakin lupa. Peristiwa itu berlaku di Mesir. Bagaimana Allah Ta'ala datangkan bentuk bala, tuan-tuan, agar mereka ni kembali ke pangkal jalan. Allah Ta'ala surutkan sungai Nil. Sungai Nil ni kan antara sungai yang terpanjang kat dunia. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah ada 2 sungai yang akan menjadi sebahagian daripada sungai-sungai syurga, cuma dia berada di luar. Pertamanya sungai Furat, keduanya sungai Nil. Kat Mesir ni sampai hari ini mereka bergantung dengan sungai Nil. Di zaman kerajaan Abbasiyah, bila sunnah Nabi ni terlalu jauh, mereka dah tak pergi ke masjid. Mereka sentiasa mengimarahkan rumah masing-masing. Cara Allah Ta'ala datangkan bala, disurutkan sikit-sikit sungai Nil, disurutkan. Bila sungai Nil ni disurutkan, memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan penternakan, habis memberi kesan. Habis kemerosotan pengeluaran gandum. Sikit-sikit. Rupanya bila Allah Ta'ala surutkan sungai Nil, makin mereka melakukan kemaksiatan, kekufuran, khurafat. Sampai tahap disebutkan mereka tangkap wanita-wanita cantik itu, dicampakkan ke dalam sungai Nil sebagai korban, supaya air itu naik balik. Allah Ta'ala datangkan sampai kering terus. Itu sebab disebutkan laulan Nil al-Misra, sekiranya Mesir ni kalau tak ada sungai Nil, dia akan menjadi la faqra, dia akan menjadi bumi yang kering kuntang. Akhirnya mereka melakukan khurafat, syirik, campakkan, bunuh wanita kat dalam sungai. Makin Allah Ta'ala keringkan sungai Nil. Bila kering sungai Nil, tuan-tuan, apa yang berlaku? Habis gandum tak ada. Binatang-binatang, ternakan semua mati. Waktu itu manusia kebuluran, tak ada makanan. Tak ada makanan. Nak meneruskan kehidupan apa yang ada, mereka sanggup makan. Dikatakan sampai tahap mereka nak meneruskan kehidupan, tangkap kucing-kucing yang ada, sembelih makan kucing. Nak teruskan kehidupan. Bila kucing habis, dah tak ada kucing, nampak anjing kurat, tangkap anjing kurat, makan anjing kurat pula. Akhirnya anjing pun
Tak ada. Sampai tahap dahsyatnya Allah Ta'ala campakkan bala kepada mereka. Sampai tahap bila mereka nak meneruskan kehidupan, sampai tahap mereka sanggup bunuh orang untuk makan daging orang. Lagi paling dahsyat. Bila itu berlaku, barulah penguasa pemerintah Mesir pada ketika itu barulah cari ulama, minta bantuan daripada ulama, kumpulkan ulama-ulama yang ada. Maka ulama-ulama yang ada pun berhimpun nak memikirkan apa nak buat. Oleh kerana masyarakat pada ketika itu jauh dengan sunnah Nabi, mereka dah tak kenal Nabi, jauh dengan syariat Allah Ta'ala. Pada ketika itulah mereka memutuskan kena adakan sambutan maulid, nak kembalikan sunnah, nak kenalkan mereka dengan Nabi. Itu yang pertama kali disebutkan, pertama kali diadakan sambutan maulid di zaman kerajaan Abbasiyah. Pasal kemaksiatan, kekufuran, khurafat yang begitu dahsyat. Akhirnya barulah Allah Ta'ala datangkan balik sungai Nil tu air. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan tertimpa ke atas umat aku bentuk bala yang besar, kecuali hari ini bala berbentuk COVID-19 antaranya berjangkit. Kita syukurlah Muar ni masih lagi zon hijau lagi lah, masih zon hijau lagi. Mudah-mudahan hijau lah selama-lama ni. Kena faham lah tuan-tuan. Zon hijau. Katanya tangkap dah zon kuning, bimbang juga ni dekat. Dan mudah-mudahan kita doa lah. Tengok gaya hari ni ikut SOP, okey lah. Ini Allah Ta'ala datangkan satu bentuk bala COVID ni, nak tengok sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Dulu kita okey tuan-tuan, ketika mana bulan 7, bulan 8 kan sampai tahap kosong, tak ada jangkitan COVID. Kosong, tak ada. Dalam sebulan tu tak ada. Kita rasa macam kita ni bebas daripada COVID. Allah Ta'ala tarik. Mungkin disebabkan ada di antara kita ni yang tak putus berdoa kepada Allah Ta'ala, tak putus bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kebelakangan ni masuk bulan 9, masuk bulan 10, datang balik. Asbab kelompok-kelompok manusia juga yang gila kuasa tuan-tuan. Yang gila kuasa. Bentuk lompat sana, lompat sini, rasuah sana, rasah sini. Allah Ta'ala datangkan. Dalam keadaan begini pun masih lagi mencatur satu perancangan nak juga. Sedangkan dalam keadaan dah 1000 lebih. Mereka tak ambil pengajaran tuan-tuan. Mereka tak insaf. Itu yang kita bimbangkan. Cukup bimbang di atas kerosakan mereka. Gila kuasa mereka ni. Gila nak dapat jawatan balik ni. Jadi begitu pula. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala perkenankan tu sebab bala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam bentuk sebegitu. Yang ketiga, Nabi bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Allah, Engkau satukanlah hati umat-umat aku. Jangan mereka ini berantakkan antara satu sama lain. Jangan mereka ini bermusuhan antara satu sama lain. Yang ni disebutkan doa ni Allah Ta'ala tangguhkan. Allah Ta'ala tangguhkan doa ni. Ada disebutkan bila Allah Ta'ala akan satukan hati umat-umat Islam ketika mana kedatangan Imam Mahdi. Dan ada satu pandangan mengatakan ketika mana turunnya Nabi Allah Ta'ala Isa. Itu sebab hari ini kita memperlihatkan di antara kita ini bermusuhan antara satu sama lain. Baik dalam negara kita maupun di luar sana tuan-tuan. Bermusuhan di antara satu sama lain. Kita ambil yang dekat ni. Makin kita pecah, makin kita bermusuhan, musuh Islam makin menyatu, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Makin kita pecah, makin dia kuat. Perasan tak tuan-tuan? Allah Ta'ala belum takdirkan lagi untuk kita menyatu. Tetapi Rasulullah berikan satu anugerah yang cukup besar bagi mereka ini menjaga hubungan silaturahim. Apa yang Nabi sebutkan, ala unabbiukum bima yushrifullahu bihi al-bunyan wa yarfa'ud darajat. Nak tak aku nak ajarkan kepada kamu tentang amalan, kalau kamu beramal dengan amalan ini, Allah Ta'ala akan tinggikan kedudukan kamu
dan Allah Ta'ala akan jaga maruah kedudukan kamu. Maknanya dimuliakan kalau kita beramal dengan perkara ini. Sahabat pun katakan, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah sebutkan 4. Apa dia Rasulullah? Maknanya kalau keempat-empat ni kalau kita beramal ni, ataupun ada pada kita, Nabi sebut akan ditinggikan darjat kita dan dijagakan maruah kita. Yang pertamanya kata Nabi, tahlamu alaman jahila alai. Kita bersikap lemah lembut ke atas orang yang menzalimi kita, orang yang jahat kepada kita, orang yang hina kita, yang herdik kita, yang fitnah kita. Kita bersikap lemah lembut. Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Itu sebab kalau kita lihat ulama hari ni kan, mereka dicerca, mereka difitnah macam-macam tohmahan, dituduh rompak 90 juta contohnya, macam-macam. Tenang kan? Tenang. Bahkan bersikap lemah lembut. Yang geramnya kita tuan-tuan. Tapi ulama tenang je. Dia ada. Bersikap lemah lembut bila berdepan dengan manusia-manusia yang benci melakukan kezaliman, fitnah. Yang kedua, ta'fu ala man zalamak. Mengampunkan orang yang buat jahat. Mengampunkan orang yang buat jahat. Oh, dahsyat tuan-tuan amalan ni. Orang buat jahat, orang fitnah, kita ampunkan. Oh, payah nak dapat. Yang ketiga, disebutkan oleh Nabi, tu'ti ala man haramik. Kita memberi orang yang kedekut kepada kita. Kita tahu orang tu kedekut. Memang kedekut, jiran kita kedekut. Kita beri pula. Oh, tu hebat. Dan yang keempat, tasilu aman qata'a. Kita menyambungkan silaturahim orang yang memecah belahkan silaturahim. Ini 4 ni kalau ada pada kita tuan-tuan. Walaupun Nabi sebutkan sukarnya, nak disatukan hati-hati umat aku kalau kita ada 4 amalan ni, Masya Allah. Untung kita, Allah Ta'ala akan bina perwatakan kita, jaga maruah dan kedudukan kita. 4 ni. Maknanya hati kena bersih tuan-tuan. Itu antara 3 doa yang Nabi panjatkan kepada Allah Ta'ala. 2 dimustajabkan, diperkenankan, 1 ditangguhkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya ada banyak part saya nak kongsi dengan tuan-tuan, beberapa amalan-amalan yang ada. Ini kalau saya sentuh masuk poin ni je, saya rasa kena berhenti pukul 10 tuan-tuan. Tapi kalau saya teruskan, pukul 9 akan tergantung. Tuan-tuan jadi sakit hati. Jadi ni kita kena berhentilah tuan-tuan. Kena berhenti jugalah. Pun dekat pukul 9 dulu. Ada kesempatan, poin penting ni kita akan bahaskan pada pertemuan akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis Maulid Rasul ini sebagai salah satu tanda cintanya kita kepada Nabi, sebagai salah satu tanda kita merafakkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melazimi akan satu doa yang berbunyi tuan-tuan, doa yang berbunyi Allahumma rzuqna syafa'atan nabiyuka wa habibuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna mimma yadkhulul jannah bighairi hisab. Kita amalkan doa ini untuk apa? Mendambakan syafaat daripada baginda. Antara 6 syafaat kita dapat yang tadi. Dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala dapat syafaat yang paling tinggi sekali. Yadkhulul jannah min hazil ummah sab'una alifan bighairil hisab. Kita akan masuk ke syurga dalam kategori 70,000 umat Nabi yang akan masuk ke syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita yang ada semua ini, Allah Ta'ala pilih kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا مما يدخل الجنة بغير حساب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.